A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihima wal mahdin wa sallim taslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti biasa, program Khazanah Mahdi adalah satu khazanah yang di dalamnya ada sejarah dan rantaian sejarah, yang di dalamnya juga ada pengetahuan, pembuktian kebenaran dari para Nabi dan Rasul yang sebenar sehinggalah kepada Imam Al-Mahdi. Apakah yang mereka telah bawa sehingga boleh membuktikan bahawa mereka alaihissalam ini adalah hujjah, Rasul yang dilantik oleh Allah. Begitulah bagaimana utusan Imam Al-Mahdi juga membawa pembuktian yang mereka ini juga adalah wakil yang sah yang dilantik oleh Allah untuk memimpin sejumlah kecil manusia untuk beriman kepada Imam Al-Mahdi sebelum Imam Al-Mahdi muncul keluar kepada khalayak ramai nanti. Imam Al-Mahdi datang dengan misi penting membawa keadilan dan kesaksamaan ilahi di muka bumi ini untuk semua manusia. Sebagaimana sekarang kalian telah lihat banyak kezaliman dan banyak penindasan di seluruh muka bumi yang telah berakar umbi sejak berkurun lama. Kami ingin membawa kalian untuk mengenali pembuktian Imam Al-Mahdi dan utusan-utusan yang dilantiknya. Adakah kalian sudah bersedia? Mari kita mulakan. Siapakah Imam Al-Mahdi sebenar? Apakah pembuktiannya? Adakah Imam Al-Mahdi bersama kami ini adalah Imam Al-Mahdi yang sebenar? Kali ini kami membawa segala perincian maklumat dengan tajuk Imam Al-Mahdi telah muncul. Dengan sukarela kami menyampaikan apa akidah kami dan pegangan kami serta matlamat seruan dakwah kami. Dakwah kami menyeru kepada manusia pembuktian Imam Al-Mahdi dan pembuktian utusan Imam Al-Mahdi. Utusan Imam Al-Mahdi adalah Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam dan Abdullah Hashim Aba As-Sadiq alaihissalam. Kalian boleh pergi ke pelbagai saluran YouTube dan platform media sosial lain yang ditubuhkan dalam pelbagai bahasa, termasuk saluran YouTube ini untuk mengumumkan dan memanggil manusia dari seluruh dunia kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Sudah tibanya masa untuk kami mengupas kemunculan Imam Al-Mahdi. Saya menjemput dulu saudara Ahmad Bukhari untuk memulakan penjelasan dan perbincangan berkaitan topik ini. Silakan. Terima kasih saudara Azizul. Bismillah al-wahidul qahhar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad a'immah wal madhiyin wa sallimu taslima. Baik, hari ini kami akan menjawab persoalan siapakah kami, apakah pegangan kepercayaan kami. Kami adalah penganut agama The Ahmadi Religion of Peace and Light. Ahmadi, agama keamanan dan cahaya. Nama ini untuk membezakan kami dari aliran-aliran, mazhab-mazhab serta agama-agama lain seperti agama Islam, Kristian dan Yahudi. Seperti mana Islam Sunni terdapat mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan Maliki. Seperti mana Islam Syiah terdapatnya Syiah Imamiyah, Ja'fariyah serta Ismailiyah. Yang membezakan dari yang lain yang tidak sefahaman. Bagi kami, agama kami bukanlah agama baru. Agama kami adalah kesinambungan agama yang tertua. Kami satu-satunya kumpulan di dunia yang mengamalkan agama asli dari Tuhan. Kisah Nabi Adam alaihissalam, kisah asal-usul manusia, menurut Bible, Al-Quran, hadis-hadis Nabi serta keluarga sucinya telah mencatat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melantik khalifahnya, utusannya di muka bumi
iaitu Adam alaihissalam. Semua malaikat diperintahkan agar sujud kepadanya, tetapi hanya setelah Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan rohnya ke dalam jasad Adam. Baik. Semua malaikat telah sujud kepadanya melainkan iblis laknatullah dan keturunannya. Iblis enggan, sombong, takbur. Jadi kisah ini jelas menunjukkan hanya Tuhan berhak melantik pemerintah. Tuhan sentiasa melantik pemerintah setiap masa, setiap zaman sebagai pintu, utusan, pembimbing dan wakil ke atas makhluk. Pembimbing-pembimbing ini merupakan raja, pemerintah manusia untuk memastikan keamanan, kedamaian seluruh dunia. Memastikan tiada penindasan, tiada kezaliman. Pembimbing-pembimbing ini pada masa yang sama menerangkan kepada manusia bahawa hanya mereka yang memiliki hak, kuasa, kelayakan untuk membimbing manusia kepada Tuhan dan menjelaskan kepada manusia agama Tuhan yang sebenarnya. Hanya mereka yang dapat mengenal pasti apa yang benar, apa yang salah. Baik. Kami percaya Imam Mahdi ialah imam zaman ini, Adam zaman ini, khalifah Allah zaman ini. Okey? Dan Imam Mahdi mampu menjadikan kata-kata Allah, kalimah Allah sebagai yang teratas, yang tertinggi. Dan para khalifah Allah, utusan Allah, lantikan Allah ini adalah kata-kata Allah, kalimah Allah. Maka untuk buat pertama kalinya Imam Mahdi akan mentakbir, mengkuasai umat Islam dengan keadilannya. Imam Mahdi akan menguasai bumi seluruhnya kerana manusia ingin menikmati keamanan, kedamaian di dalam negara ilahi yang ditubuhkan. Baik. Siapa Imam Mahdi di sisi kami? Di mana yang saudara Azizul telah jelaskan di awal tadi, namanya ialah Muhammad bin Hasan Al-Askari alaihissalam. Okey, anak kepada Imam Hasan Al-Askari alaihissalam. Merupakan pewaris Nabi Muhammad yang ke-12. Lahir 1000 tahun lebih yang lalu. Baik. Dan Imam Mahdi telah gaib akibat penindasan berterusan ke atas keluarganya, iaitu keluarga suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi juga telah mengutus utusan-utusannya sepanjang tempoh kegaibannya. Utusan-utusan ini telah diutus untuk membimbing manusia agar beriman kepada ketuhanan dan kekuasaan Tuhan. Tetapi mereka selama ini telah gagal sehinggalah hari yang dijanjikan, iaitu zaman kini, ya, zaman kini, di mana pada akhirnya Imam Mahdi alaihissalam akan berjaya mengalahkan iblis, menurunkannya dari takhta pemerintahan dunia. Maka Imam Mahdi, Imam Muhammad bin Hasan Al-Askari, imam yang ke-12 yang dipercayai oleh golongan Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah di zaman ini, kami juga beriman. Okey, Imam Mahdi dan Al-Qaim ialah individu yang berbeza. Baik, merupakan karakter yang berbeza. Okey, terdapat sebuah doa yang sentiasa dibacakan oleh golongan Syiah yang berbunyi selepas memberi salam kepada para imam, dan kurniakanlah salam dan kesejahteraan ke atas Al-Qaim yang dijanjikan. Okey, jadi berdasarkan doa ini menunjukkan bahawa kedua-dua individu ini adalah karakter yang berbeza. Baik. Menurut hadis-hadis, sebelum kemunculan kebangkitan Imam Mahdi akan muncul terlebih dahulu utusan-utusan yang membuka laluan bagi Imam Mahdi. Okey. Malah terdapat hadis-hadis Imam Mahdi alaihissalam tidak akan menumpahkan walaupun setitis darah. Maka kebanyakan daripada peperangan, pergelutan akan dilakukan oleh para pendahulu ini, merupakan utusan daripada beliau Imam Mahdi alaihissalam. Setelah kewafatan Imam Mahdi, para pendahulu ini, utusan-utusan ini yang membuka jalan, mereka lah yang akan menjadi pewaris, pengganti, khalifah kepada Imam Mahdi alaihissalam. Dalam hal ini kami bersetuju dengan Syiah Ja'fari, dengan Syiah Imamiyah. Kerana mereka juga percaya bahawa terdapat individu lain yang akan mengambil alih kepimpinan
memerintah manusia setelah kewafatan Imam Mahdi. Okey. Jika para ulama ini ditanya apakah gelaran pewaris pengganti kepada Imam Mahdi, mereka akan mengatakan bahawa para Mahdi, para Mahdiyun, okey, kerana hadis-hadis menyebut kalimah Mahdi, itu setelah 12 imam akan ada 12 Mahdi yang sebelumnya mereka merupakan para pengikut kepada Imam Mahdi alaihissalam. Jadi para Mahdi ini adalah yang terbimbing, para khalifah, utusan-utusan Imam Mahdi alaihissalam yang akan memerintah negara keadilan Tuhan setelah Imam Mahdi alaihissalam. Okey, terima kasih Saudara Buhari. Sidang penonton yang dikasihi, perbezaan antara pegangan kami atau Syiah Jafari atau Syiah 12 Imam bukanlah tentang wasiat Nabi SAW. Kerana wasiat itu juga telah dicatatkan di dalam kitab-kitab mereka. Dalam wasiat Nabi, baginda telah menamakan dan melantik 12 orang imam serta diikuti dengan 12 orang Mahdi sebagai para pewaris baginda. Tetapi apa yang membezakannya? Sudah tentulah tentang identiti individu yang menuntut. Bagaimanakah mengenal pasti identiti? Bagaimanakah kita mengenal secara pasti individu-individu yang dinamakan di dalam wasiat Nabi itu? Bagi kami percaya wasiat Nabi yang ada, yang dicatat oleh Imam Ali di malam kewafatan baginda, yang disimpan oleh Ahlul Bait dan para Imam alaihissalam, sehingga terkandung dalam kitab-kitab Syiah adalah wasiat yang nyata, wasiat yang tidak pernah berubah sehingga kini, yang sudah dituntut oleh nama Al-Yamani dan Al-Qaim atau dikenali sebagai sahabat sebenar kepada urusan ini. Ini adalah bukti kepada manusia tiada siapa yang dapat mengetahui urusan ini melainkan sahabat-sahabat kepada urusan ini. Sidang penonton yang dikasihi, jika diteliti dalam hadis-hadis, Nabi telah dihalang untuk cuba menulis wasiat pada hari Khamis, dan pada waktu itu Nabi sakit kuat, sebagaimana yang pernah kami nyatakan sebelum ini, di mana baginda sempat menulis wasiat selepas tragedi Khamis sebelum baginda wafat, dan wasiat itu telah menamakan para pewaris baginda bermula Imam Ali alaihissalam sehinggalah kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Dan seterusnya wasiat ini menamakan 3 individu. Pertama, kepada 12 Mahdi yang merupakan penuntut dan pewaris. Wasiat yang dihantar dulu oleh Imam Al-Mahdi kepada manusia. Mereka adalah Ahmad, Abdullah dan Al-Mahdi. Sidang penonton yang dikasihi, kami percaya dengan wasiat ini. Ia adalah perlindungan dan jaminan dari kesesatan. Kerana pada waktu itu, sebelum wasiat Nabi SAW ditulis oleh Imam Ali alaihissalam, baginda pernah bersabda, "Biarlah aku menulis sesuatu untuk kamu semua, yang mana jika kamu berpegang teguh kepadanya, kamu tidak akan sesat." Kami percaya ini adalah janji Allah untuk sesiapa sahaja yang mentaati individu yang menuntut wasiat itu. Sekiranya manusia berpegang teguh kepada wasiat, nescaya manusia akan dipimpin kepada kebenaran. Oleh itu penuntut wasiat ini adalah hujah lantikan Allah yang mesti ditaati, yang memimpin manusia kepada kebenaran. Wasiat ini tidak boleh dituntut oleh sesiapa pun. Dan selepas 12 Imam alaihissalam, wasiat ini tidak pernah dituntut sehinggalah kini. Ahmad Al-Hasan alaihissalam adalah individu pertama yang menuntutnya pada tahun 1999 di Iraq.
Dan kemudian Abdullah Hashim Abbas Sadiq alaihissalam adalah individu kedua yang menuntutnya pada tahun 2015 di Mesir sebaik kematian Raja Abdullah Saudi. Sidang penuntun yang dikasihi, Ahmad Al-Hasan alaihissalam telah menuntut dan mendakwa. Beliau adalah Ahmad seperti yang dinyatakan di dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahmad Al-Hasan alaihissalam telah merakamkan beberapa siri kutubah dan rakaman-rakaman itu masih boleh didapati di YouTube dan sebagainya. Sidang penuntun yang dikasihi, Ahmad Al-Hasan alaihissalam telah bertemu Imam Al-Mahdi alaihissalam dan Imam Al-Mahdi alaihissalam telah mengarahkan beliau alaihissalam menemuinya dalam alam fizikal dan beliau alaihissalam patuh dan telah pergi ke tempat yang diarahkan. Pada waktu di tengah malam semata-mata mahu bertemu Imam Al-Mahdi dan beliau alaihissalam telah bertemu Imam Al-Mahdi di situ. Itulah bibit pertemuan pertama beliau alaihissalam. Bertemu dengan Imam Al-Mahdi alaihissalam dan Imam Al-Mahdi telah memberitahu beliau siapakah diri beliau dan misinya yang sebenar serta memberitahu beliau adalah Ahmad yang dinyatakan di dalam wasiat Nabi. Beliau kemudiannya diarahkan untuk berdakwah dan memanggil manusia kepada ketuhanan Tuhan dan memberitahu manusia bahawa beliau adalah utusan dari Imam Al-Mahdi sebagai penuntut dan pendakwa yang sebenar. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam telah tampil dengan surat pelantikan dari Tuhan, iaitu wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihissalam telah mempamerkan ilmu yang luar biasa dan beliau juga adalah satu-satunya yang telah mengangkat Panji Al-Yamani yang dijanjikan sebagaimana dinyatakan di dalam hadis Syiah. Oleh itu beliau telah memenuhi segala kriteria yang dijanjikan. Sidang penuntun yang dikasihi, semua para ulama dan manusia di muka bumi ini menyokong sistem demokrasi dan juga sistem beraja atau apa saja di mana manusia memilih sendiri pemimpin di kalangan mereka. Tiada siapa yang membicarakan konsep ketuhanan Tuhan, iaitu hanya Tuhan berhak memilih pemimpin ke atas manusia kepada sekalian manusia yang telah mereka lupakan konsep ini berkurun lama. Dan Iblis laknatullah menjadikan satu agenda yang tersembunyi dan disembunyikan, menjadikan sekalian manusia menyangka bahawa sistem lantikan manusia ini juga dari Tuhan. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam telah datang membetulkan dan menyedarkan manusia tentang konsep dan kebenaran sebenar yang datang dari Tuhan ini. Tentunya Tuhan amat murka terhadap apa jua usaha manusia menyesatkan manusia lain, mensyirikkan Tuhan dengan memilih sendiri para pemimpin mereka, dengan mengundi, memilih dan mentaati para pemimpin lantikan manusia. Dan ini juga dikira di sisi Allah sebagai bersubahat dan bertanggungjawab terhadap segala dosa dan kezaliman yang berlaku di atas muka bumi. Tangan-tangan orang-orang yang zalim, pemimpin yang dilantik oleh manusia yang penuh berlumuran darah dan dosa. Darah dan dosa juga untuk mereka yang bersubahat dengan sistem lantikan Iblis laknatullah ini. Sidang penuntun sekalian, Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam menegaskan bahawa manusia wajib mengikuti panji ini dan berbai'ah kepada Imam Al-Mahdi, iaitu panji hitam dari timur yang tertulis Al-Bai'atu Lillah. Dan apabila genap 313 orang yang paling beriman dan paling ikhlas membai'ah Imam Al-Mahdi alaihissalam, inilah detik dan tanda
untuk 10,000 lagi membai'ah beliau alaihissalam sehingga cukup angka 10,313 orang yang beriman dengan seruan ini. Beliau alaihissalam akan keluar secara terbuka dan akan bangkit dan membersihkan umat di muka bumi ini dari orang-orang zalim dan penindas, anak keturunan Qabil lanatullah yang memerintah manusia sejak berkurun lama. Orang-orang zalim ini merupakan para pemimpin lantikan iblis lanatullah. Sebagaimana dinyatakan oleh iblis lanatullah ketika percubaannya menghasut Isa alaihissalam, di mana iblis lanatullah berkata bahawa dia memiliki kekuasaan ke atas seluruh dunia dan dialah yang melantik para pemimpin di dunia ini. Dan jika Isa alaihissalam mahu dan jika Isa alaihissalam sujud kepadanya, iblis lanatullah akan melantik Isa alaihissalam sebagai pemerintah yang berkuasa. Dari itu kita tahu bahawa kesemua para pemimpin dan orang-orang zalim yang berkuasa sujud kepada iblis lanatullah. Jika mereka tidak sujud kepada iblis lanatullah, mereka tidak akan dapat kekuasaan untuk memerintah. Mereka semua ini adalah anak keturunan iblis dan mereka semua ini adalah lantikan iblis. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam memberitahu bahawa kita wajib mengisytiharkan diri kita bebas daripada mereka dan kita wajib berbai'ah kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Sidang penonton yang dikasihi, kisah iblis lanatullah enggan sujud dan mentaati pilihan Tuhan adalah kisah yang terus berulang-ulang di sepanjang sejarah dalam pelbagai versi dan bentuk. Dan kini tibalah peluang untuk manusia disedarkan melalui seruan dakwah ini yang memanggil manusia kepada ketuanan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dakwah ini membawa mesej bahawa agama kami adalah satu-satunya agama di seluruh muka bumi ini yang mengiktiraf dan mentaati wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ia adalah berdasarkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami adalah satu-satunya di muka bumi ini yang memanggil manusia untuk berbai'ah kepada Tuhan dan yang sebenar dan para lantikannya dan bukan selainnya. Janganlah kita menjadi seperti iblis lanatullah yang enggan sujud kepada Adam sehingga tidak mentaati utusan dari Tuhan. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam dan Abah Sadiq Abdullah Hashim alaihissalam mengumumkan dirinya adalah utusan Tuhan dan telah menuntut wasiat pelantikannya sebagai utusan Tuhan. Janganlah kalian mengikuti dan mentaati Namrud lanatullah atau Firaun lanatullah di zaman ini. Janganlah kalian menjadi seperti Bani Israel yang membuat Tuhan murka apabila mereka meminta Nabi Samuel alaihissalam melantik raja lain ke atas mereka dan memilih sistem politik yang bukan dari Tuhan, sehingga Tuhan telah memberikan amaran kepada Bani Israel kerana mahu menolak sistem Tuhan dan autoriti Nabi Samuel alaihissalam melantik raja dan meminta orang lain dilantik sebagai raja. Kerana akhirnya mereka telah melantik raja atau pemimpin pilihan sendiri sehingga menindas mereka, mengenakan cukai yang tinggi dan memaksa anak-anak mereka berperang sehingga kaum Israel berpecah belah dan terbuang di serata tempat. Sebagaimana kita boleh lihat di dalam dunia hari ini, umat Islam juga turut berpecah belah apabila menerima dan melantik secara sah pemimpin lantikan manusia. Sidang penonton yang dikasihi, Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam asalnya hanyalah manusia biasa dari Basrah, Iraq, dan beliau alaihissalam telah belajar untuk menjadi seorang jurutera. Dan sebelum beliau alaihissalam bertemu Imam Al-Mahdi alaihissalam, beliau alaihissalam tidak pernah tahu maksud tentang konsep 12 orang Mahdi yang dicatat dalam wasiat
dan beliau alaihissalam tidak pernah menyangka dan membayangkan dirinya akan menjadi seorang utusan Imam Al-Mahdi dan pemimpin suatu hari nanti. Semua ini bukanlah datang dari dakwaan peribadi beliau alaihissalam. Sebaliknya, Imam Al-Mahdi alaihissalam sendiri telah memaklumkan bahawa beliau alaihissalam adalah pewaris dan utusan Imam Al-Mahdi alaihissalam melaksanakan tugasan suci, menyuruh manusia untuk mengistiharkan diri manusia, berlepas diri dari pemimpin lantikan manusia dan berbai'ahlah kepada Al-Mahdi. Oleh itu, Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam berada di persimpangan di mana beliau alaihissalam harus memilih sama ada menafikan dan kufur kepada keseluruhan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kufur kepada 12 orang imam yang muncul sebelum nama Ahmad di dalam wasiat itu, atau beliau alaihissalam wajib menerima kesahihannya dan menerima konsep ketuhanan Tuhan. Malah beliau alaihissalam juga wajib menerima hakikat yang berat dan beriman bahawa dirinya adalah Ahmad di dalam wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pewaris dan wakil Tuhan seperti mana sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Al-Mahdi alaihissalam, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Nuh alaihissalam dan semua para nabi dan rasul sebelumnya. Baik, saya sambung daripada kisah yang disampaikan oleh saudara Azizul tadi. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam kemudiannya mula berdakwah ke Iraq, menyuruh kepada ketuhanan Tuhan. Dakwahnya menjadi sangat popular dan dia kemudian telah mengkritik Saddam Hussein laknatullah alaih ketika itu. Dia telah meramal bahawa Saddam Hussein laknatullah ini akan jatuh dan hal ini disaksikan oleh para ansarnya. Ramalan ini dibuat setelah Saddam Hussein laknatullah menulis Al-Quran dengan darahnya yang najis. Baik. Tuhan murka, Tuhan menurunkan azab, menurunkan hukuman ke atasnya dengan serangan dan penjajahan Amerika Syarikat. Seperti mana Tuhan telah menghukum Bani Israel suatu ketika dahulu dengan serangan penjajahan Rom dan Babylon. Tuhan telah memberikan kejayaan kepada mereka untuk masuk dan memusnahkan Iraq. Ketika Iraq dijajah oleh Amerika, Imam Ahmad Al-Hasan terus berdakwah, terus menyuruh manusia kepada ketuhanan Tuhan. Sebaliknya, para ulama, marja'-marja' mereka menyeru kepada ketuhanan manusia. Mereka menyuruh kepada demokrasi. Mereka menyuruh kepada pilihan raya, ciptaan Dajjal Amerika. Maka buat pertama kalinya rakyat Iraq telah mengundi memilih pemimpin mereka sendiri dan mereka telah memilih pemimpin yang paling korup yang pernah memerintah mereka. Seruan ketuhanan Tuhan oleh Imam Ahmad Al-Hasan telah mengakibatkan para ulama, marja'-marja' mula menunjukkan permusuhan, mengeluarkan fatwa terhadap Imam Ahmad Al-Hasan. Baik, mereka telah melabelnya sebagai gila, melabelnya sebagai sesat, bahkan menindas para pengikutnya, membuat pelbagai tuduhan palsu, menangkap, memenjara ramai pengikut Imam Ahmad Al-Hasan. Ulama-ulama ini cuba menghapuskan dakwahnya dengan pelbagai-bagai cara, termasuk cubaan untuk membunuhnya dan memenjarakannya. Tetapi Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam telah berjaya melarikan diri keluar daripada Iraq. Satu khutbah telah dirakam sebelumnya, iaitu khutbah selamat tinggal kepada manusia. Khutbah tersebut memberitahu, baik, manusia tidak akan melihatnya lagi dan hanya akan muncul kembali di masa akan datang bersama-sama dengan Imam Mahdi alaihissalam itu sendiri. Setelah itu Imam Ahmad tidak lagi dapat dikesan sehinggalah hari kematian Raja Abdullah Saudi pada 23 Januari 2015. Baik. Kematian Raja Abdullah ini adalah satu peristiwa yang ditunggu-tunggu terutamanya oleh Muslim Syiah. Nabi Muhammad di dalam satu hadis telah mengkhabarkan bahawa
Hijaz akan diperintah oleh seorang yang namanya seperti nama binatang, dan kita tahu orang ini adalah Raja Fahad. Fahad bernama harimau kumbang, harimau bintang. Nabi mengkhabarkan lagi, matanya kelihatan juling jika dilihat dari jauh, tetapi jika dilihat daripada dekat, matanya kelihatan normal. Okey, baik. Dan Nabi meneruskan bahawa dia akan diganti oleh saudara lelakinya yang bernama Abdullah, iaitu Raja Abdullah. Kemudian Nabi telah menjanjikan berita gembira dengan kemunculan Al-Hujjah, iaitu Imam Al-Mahdi, sebaik sahaja Raja Abdullah ini mati. Hadis saya menyebut bahawa Al-Hujjah itu adalah Al-Qaim alaihissalam. Baik. Pada hari tersebut, 23 Januari 2015, Imam Mahdi telah mengutus utusan keduanya melalui utusan pertamanya, iaitu Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam, bagi membuka jalan untuk kemunculan Imam Al-Mahdi. Okey, karakter ini, utusan kedua ini ialah Al-Qaim, ya. Dan hal ini diumumkan oleh Al-Yamani, iaitu Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Okey, menurut hadis-hadis bahawa Al-Yamani, Panji Al-Yamani merupakan panji yang terbimbing, wajib untuk mengikuti Panji Al-Yamani ini, merupakan panji kebenaran. Okey, sesiapa yang menentang termasuk daripada kalangan ahli neraka. Baik. Maka panji ini, panji yang mengiktiraf, yang menunjukkan kepada manusia kepada pemimpin raja yang sebenar yang dilantik oleh Tuhan, iaitu Imam Al-Mahdi alaihissalam itu sendiri. Mereka yang menentang, yang memilih pemerintah mereka sendiri adalah termasuk daripada kalangan ahli neraka. Menentang panji ini samalah seperti menentang Adam, menentang Musa, menentang Ibrahim, menentang Isa, menentang semua Nabi dan para Rasul. Baik. Setelah itu, kemunculan Al-Qaim sama seperti kisah kemunculan Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam. Pada tahun yang sama, iaitu 2015, Imam Ahmad Al-Hasan telah menghubungi Abdullah Hashim As-Sadiq alaihissalam. Okey. Selari dengan kisah pertemuan di mana Imam Mahdi bertemu dengan Imam Ahmad Al-Hasan. Di mana Imam Mahdi ketika itu telah melantik dan mengutus Imam Ahmad Al-Hasan. Dan ketika itu Imam Ahmad Al-Hasan tidak mengetahui bahawa dirinya telah dilantik oleh Tuhan. Begitu juga dengan Abdullah Hashim As-Sadiq alaihissalam, ketika pertemuannya dengan Imam Ahmad Al-Hasan, dia juga tidak mengetahui, bahkan tidak terlintas bahawa dia adalah lantikan Tuhan. Mahdi yang kedua merupakan Al-Qaim, serta namanya dinyatakan di dalam wasiat Nabi SAW. Baik. Imam Ahmad Al-Hasan memberitahu kepada Abdullah Hashim As-Sadiq alaihissalam bahawa Abdullah Hashim wajib menggalas amanah, berdakwah, membuka jalan bagi Imam Al-Mahdi alaihissalam, menyeru kepada manusia, menyeru kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Imam Ahmad Al-Hasan diarahkan berdakwah kepada bangsa Arab, manakala Abdullah Hashim As-Sadiq alaihissalam pula diarahkan oleh Imam Mahdi untuk berdakwah kepada manusia yang berbahasa Inggeris serta yang berbahasa selain Arab. Termasuk juga memberi peringatan tambahan kepada bangsa Arab. Okey, baik. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam merupakan orang yang pertama, satu-satunya yang menuntut nama Ahmad di dalam wasiat Nabi SAW. Okey, sama dengan ini, selari dengan ini, Abdullah Hashim As-Sadiq alaihissalam juga merupakan orang yang pertama, satu-satunya yang menuntut nama Abdullah di dalam wasiat Nabi SAW. Okey, baik. Imam Ahmad Al-Hasan alaihissalam mengutus Abdullah Hashim As-Sadiq alaihissalam untuk menyeru manusia kepada Imam Mahdi alaihissalam, menyeru kepada ketuanan Tuhan. Maka mereka berdua merupakan utusan Imam Mahdi alaihissalam. Okey, hanya mereka yang berhak berkata-kata bagi pihak Imam Al-Mahdi alaihissalam. Hanya mereka yang dibenarkan untuk berkomunikasi dengan Imam Al-Mahdi, dan hanya Abdullah Hashim dibenarkan untuk berkomunikasi dengan Imam Al-Mahdi dan Imam Ahmad Al-Hasan. Okey. Abdullah Hashim As-Sadiq alaihissalam yang menerima bai'ah manusia, kemudian membawa bai'ah ini kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam. Maka platform
saluran-saluran media sosial dengan pelbagai bahasa ditubuhkan bagi menyampaikan ilmu-ilmu dari Imam Al-Mahdi, menyeru kepada semua manusia agar manusia beriman dengan Imam Al-Mahdi, beriman dengan ketuhanan Tuhan, menolak semua sistem ketuhanan manusia, sistem di mana manusia melantik manusia lain sebagai pemimpin. Baik. Saluran-saluran ini menyampaikan ilmu-ilmu yang hebat daripada mereka, ilmu-ilmu yang membuktikan bahawa mereka lebih mengetahui Taurat daripada rabai-rabai Yahudi, ilmu yang menunjukkan bahawa mereka lebih mengetahui Injil lebih hebat daripada pendeta-pendeta Kristian, lebih mengetahui Al-Quran lebih hebat daripada ulama-ulama Islam. Okey? Menyeru manusia agar menolak semua Perdana Menteri. Platform ini, okey, menyuruh manusia agar menolak semua Perdana Menteri, Presiden-Presiden Agung, Sultan-Sultan, Raja-Raja, para pemimpin, lantikan pilihan manusia. Baik. Sebelum azab, bencana, hukuman menimpa manusia akibat kemurkaan Tuhan. Seperti wabak-wabak yang lebih dahsyat daripada COVID-19, bencana-bencana alam yang lebih dahsyat, kehancuran sistem ekonomi global dan sebagainya. Semua ini akan menimpa manusia sehingga mereka menerima, mengiktiraf, membai'ah para khalifah, utusan Tuhan di zaman ini. Okey, terima kasih. Sidang penonton yang dikasihi, sebagaimana Imam Ahmad Al-Hasan AS yang diutus oleh Imam Al-Mahdi, Abdullah Hashim Al-Sadiq AS juga diutus sebagai utusan, sebagai pemberi amaran kepada pemimpin lantikan Iblis laknatullah. Beliau AS memanggil manusia kepada kebenaran. Beliau AS menyuruh manusia kepada pemimpin lantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya manusia tetap dengan sikap dan perangai yang sama seperti umat-umat terdahulu yang mereka pernah buat terhadap dakwah para nabi dan rasul. Sidang penonton yang dikasihi, organisasi agama dan dakwah ini telah berdaftar secara sah di beberapa buah negara. Al-Qaim Abdullah Hashim Al-Sadiq AS memanggil dan menyeru kepada kesemua manusia di muka bumi ini untuk datang kepada hujah Allah yang dilantik, dan bersama beliau AS dan Imam Ahmad Al-Hasan AS demi membantu Imam Al-Mahdi AS. Sidang penonton yang dikasihi, sejak dakwah ini bermula pada tahun 2015, manusia dari pelbagai negara telah memberikan bai'ah mereka dan berhimpun dan berkumpul bersama Abdullah Hashim Al-Sadiq AS. Untuk misi ini beliau AS sedang mengumpulkan 10,313 manusia yang paling beriman dan yang paling ikhlas untuk bersama membuka jalan kepada kebangkitan Imam Al-Mahdi AS dan menjadi kewajipan ke atas semua manusia yang telah menyedari dan mengetahui kepada dakwah Imam Al-Mahdi AS dan mahu membebaskan diri daripada lantikan Iblis laknatullah dan kekuasaannya, dan mahu menuju kepada Allah dan mahu mendekatkan diri dan mentaati Allah. Inilah jalannya. Sidang penonton yang dikasihi, kami mempersilakan kalian semua untuk mengkaji kebenaran dakwah ini dan mohonlah daripada Tuhan petunjuk dan kebaikan, dan tanyalah kepada Tuhan sejujur-jujurnya tentang dakwah ini. Kalian tidak mungkin disesatkan oleh Allah dan kalian akan mendapat jawapan jika kalian benar-benar ikhlas mahu mencari kebenaran, sebagaimana mereka yang pernah dan telah
melalui liku-liku perjalanan mencari kebenaran dalam dakwah ini, mereka telah diperlihatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ada melihat para imam alaihissalam, dan ada melihat Isa alaihissalam, dan ada yang melihat lain-lain nabi di dalam mimpi-mimpi mereka. Dan ini mengesahkan apa yang mereka lalui ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kajilah dakwah kami, pembuktian kami, dan tanyalah Tuhan tentang kami. Tuhan tidak sesekali menyesatkan hamba-hambanya yang ikhlas dalam mencari kebenaran. Baik. Kami katakan bahawa kami berlepas diri dari ulama-ulama yang selesa berbicara di atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wa alihi yang mendakwa diri mereka wakil baginda, pewaris baginda. Mereka telah menyesatkan umat Islam dari agama Tuhan yang sebenar tanpa mereka sedari. Kami juga berlepas diri dari semua paderi-paderi, sami-sami, rabai-rabai, agamawan seluruhnya. Mereka telah menyesatkan umat Kristian, Yahudi serta agama-agama lain. Kami berlepas diri dari semua yang hidup selesa menunggang agama. Sedangkan ribuan kanak-kanak yang tidak berdosa dibunuh setiap hari di Gaza, Ukraine, Rusia, Israel, di seluruh dunia. Kami berlepas diri dari semua pemimpin pemerintah dunia yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang menindas, menzalimi, membutakan mata, membisu terhadap kesemua kekejaman yang berlaku di seluruh dunia. Kami berlepas diri dari semua pemimpin yang tidak takut kepada Tuhan, yang menjual diri dan jiwa mereka kepada iblis. Kami berdoa agar Tuhan mengampunkan dosa-dosa kami, para mukmin, mukminat yang sejati di planet bumi ini. Semoga Tuhan membimbing kami kepada kebenaran, kepada apa yang Tuhan kehendaki. Doa kami agar kemenangan segera diberikan kepada para utusan Allah di zaman ini. Moga keamanan, kedamaian, keadilan sejagat yang dijanjikan akan disebarkan di seluruh dunia. Tetapi jika manusia terus memilih, mengundi, melantik para pemimpin pemerintah mereka sendiri, dunia akan semakin hancur, musnah dan berada di dalam kegelapan. Ya, baik, terima kasih Saudara Bukhari. Jadi alhamdulillah, sidang penonton yang dikasihi, kita telah tiba di penghujung program ini. Sukacita kami ingin memaklumkan dan menjemput sidang penonton dari semua agama dan kepercayaan untuk melayari laman sesawan kami di dalam bahasa Inggeris dan menyertai forum-forum Telegram kami di dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Pautan-pautan kepada semua ini ada diberikan di ruangan deskripsi. Anda juga boleh memuat turun kitab The Goal of the Wise yang telah dikarang oleh Al-Qaim dari keluarga Muhammad Abdullah Hashim Abba As-Sadiq AS. Di laman rasmi kami secara percuma di www.theahmadireligion.org. InsyaAllah kitab ini akan diterbitkan dalam versi bahasa Melayu dalam masa 1 hingga 2 bulan nanti. Sehingga bertemu lagi, kami Ansar Imam Al-Mahdi AS mengucapkan berbanyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.